dalam pengajian kitab Al-Hikam karangan Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atta'illah Askandari, wafat pada tahun 709 Hijrah. Moga-moga kehadiran kita di maya ini dirahmati Allah, diberkati Allah jua hendaknya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, hari yang berbahagia ini kita teruskan lagi kitab Hikam, kalam hikmah yang ketiga. Kalam hikmah yang ketiga, Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atta'illah Askandari memberi nasihat, pedoman dan bimbingan kepada kita dengan katanya, sawabiqul himami la tukhriku aswaral aqdan. Sawabiqul himami la tukhriku aswaral aqdan. Bertungkus lumus, berhempas pulas, bergolok begadai untuk memburu segala cita-cita tidak akan dapat mengkoyakkan tirai-tirai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertungkus lumus, berhempas pulas, bergolok begadai, memburu, mengejar cita-cita, pastinya tidak akan dapat mengkoyakkan tirai-tirai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dalam nasihat, pedoman, bimbingan dan pimpinan yang diberikan oleh Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atta'illah Askandari. Kalaupun kita bertungkus lumus, memburu mengejar cita-cita yang diimpikan, cita-cita yang diidam-idamkan, kita berhempas pulas demi memburu cita-cita yang diimpikan, kita sanggup bergolok begadai memburu cita-cita yang diimpikan. Hempas pulas, tungkus lumus, bergolok begadai itu tak akan dapat mengkoyak tirai-tirai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya termaktub dalam qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atta'illah Askandari memberi nasihat kepada kita, bukan bererti nasihat yang diberikan itu melemahkan semangat kita. Kita sebagai seorang hamba Allah, wajib atas kita ikhtiar usaha dan sama sekali jangan tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar dan berusaha itu satu kewajipan. Tetapi perlu diingat, dalam kita berikhtiar, berusaha, amat dipuji usaha ikhtiar kita tu bersungguh-sungguh, bertungkus lumus, berhempas pulas, bergolok begadai. Tapi keputusannya tertakluk dengan qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Baiklah. Hari ini masuk kepada kalam hikmah yang ketiga. Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atta'illah Askandari wafat pada tahun 709 Hijrah. Dah wafat 700 tahun yang lalu. Memberi bimbingan dan pimpinan kepada kita persoalan harapan dan cita-cita.
Kalam hikmah yang pertama, Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari paparkan kepada kita berhubung tentang harapan dan cita-cita sebagai seorang hamba Allah. Kita perlu sedar, kita ini hamba Allah. Hamba kepada Allah, Tuhan yang maha agung lagi maha perkasa. Kita bukan hamba kepada mata benda. Kita bukan hamba kepada harta benda. Kita bukan hamba kepada entah apa benda. Kita adalah hamba kepada Allah. Oleh kerana kita ini hamba kepada Allah, cita-cita dan harapan kita tak lain tak bukan mencari keredaan Allah. Maka tanda-tanda bukti-bukti harapan dan cita-cita kita mencari redha Allah ialah kita berpegang teguh dengan segala titah perintah Allah. Itu kalam hikmah yang pertama. Kalam hikmah yang kedua, Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari beri bimbingan dan pimpinan kepada kita juga soal harapan dan cita-cita. Harapan cita-cita yang dipuji, harapan cita-cita yang dikeji. Ada di kalangan kita, ya, harapan dan cita-citanya mendapat pujian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada juga di kalangan kita yang mana harapan dan cita-citanya, harapan cita-cita yang tidak sihat, dikhawatiri, dikeji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari yang berbahagia ini, Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari masih lagi membicarakan tentang harapan dan cita-cita. Ya, berhubung tentang tata cara. Tata cara. Kalau sebut tata cara, penjawaan awam seperti Dr. Mr. Sa'dun, dia faham. Kerana dia jusasi, dia tahu tata cara. Tata cara memburu dan mengejar cita-cita. Ya, tak salah kita memburu cita-cita. Tak salah kita mengejar cita-cita. Malah kalau cita-cita itu mulia dan murni di sisi Allah, kita mendapat pujian dengan kesungguhan kita memburu cita-cita yang murni. Ya, mengejar cita-cita yang diimpikan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari memberi peringatan kepada kita apabila kita memburu cita-cita, ianya perlu ada batasan. Kita bataskan setakat mana. Ya, orang putih kata apa tanya Dr. Sa'dun? Komitmen. Setakat mana kesungguhan yang kita berikan dalam memburu dan mengejar impian. Maka dalam hal ini Imam Ibnu Atha'illah Askandari memberi peringatan tentang pegangan kita sebagai seorang Muslim, pegangan kita sebagai orang yang beriman. Ya, rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Ya, apapun keputusannya tertakluk kepada qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita bertungkus lumus,
berhempas pulas, bergolok gadai demi mengejar cita-cita yang diimpi-impikan. Ya, menjelaskan perkara ini kerana Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari wafat pada tahun 709 Hijrah. Nak menjelaskan kepada kita peringatan daripada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalu-alukan hamba-hambanya yang bertungkus lumus, berhempas pulas. Ya, begitu juga bergolok bergadai demi ya, cita-cita yang diimpi-impikan. Tapi ingat firman Allah ayat 23 surah Al-Hadid. Ayat 23 surah Al-Hadid. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu. Likai la ta'sau ala ma fatakum. Supaya kamu tidak berputus asa di atas kegagalan kamu memburu cita-cita yang diimpikan. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Supaya kamu tidak berputus asa di atas kegagalan kamu dalam memburu cita-cita yang kamu impi-impikan. Wala tafrahu bima atakum. Dan janganlah kamu terlalu gembira terhadap apa yang Allah tunaikan, apa yang Allah berikan, apa yang Allah kurniakan terhadap cita-cita yang kamu impi-impikan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak suka setiap hambanya yang sombong lagi bermegah-megah. Ayat 23 surah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan menghalang usaha yang malah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar hamba-hambanya terus berusaha, terus berikhtiar. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Teruskan bersama dengan surau Austin Perdana. Teruskan. Ya, jadi tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada hamba-hambanya. Ada di kalangan hamba-hambanya melampaui batas demi memburu dan mengejar cita-cita. Melampaui batas demi memburu dan mengejar cita-cita. Melampaui batas. Melampau sangat. Ya. Berlebih-lebihan bagi merealisasikan apa yang dicita-citakan. Maka bahaya apabila seseorang itu ikutkan sangat kehendak nafsunya bagi merealisasikan apa yang dicita-citakan, cita-cita yang diimpikan.
tiba-tiba tak dapat, pasti dia berputus asa. Allah Ta'ala sebut pada ayat 23 surah Al-Hadid. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Supaya kamu tidak berputus asa di atas kegagalan kamu mengejar dan memburu cita-cita. In English language, you call what? Tanya Dr. Sa'adun. What in English, what they call? Frust. You know apa the frust? Kecewa tau. Mana tak kecewa? Dah berapa penggal ditunggu, tak dapat juga. Macam Dr. Sa'adun, dah ikut dah ringkik, maknanya dah umur 50-an. Layak dapat jusa C, akan datang jusa A. Alhamdulillah. Didengar ke tak dengar? Dengar tu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang faham-fahamlah, yang tak faham kadang-kadang sengaja tak nak ambil faham. Nak jelaskan di sini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita ni melampau sangat, mengharap sangat, terlalu mengharap, tak dapat, dikailah tak sab, kita akan berputus asa. Berputus asa punya, kecewa. Kerana dah bertungkus lumus, berhempas puras, bergolok bergadai tau. Berapa juta habis duit. Tak dapat juga. Allah Maha mengetahui. Maka Allah Ta'ala sebut. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita. Wala tafrahu. Dan janganlah kamu terlalu gembira dengan apa yang Allah kurniakan kepada kamu. Jangan gembira sangat. Kalau kita gembira sangat, terlalu gembira, apa yang kita buat menjadi. 3-4-3 menjadi. 4-4-2 jadi. Tetap juara punya. Wah, main 3-4-3. Menang. Juara. Tukar strategi. 4-4-2. Menang. Juara. Jangan juga. Kerana wala tafrahu bima atakum. Kamu jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Kenapa? Ditakuti nanti kamu sombong dan bermegah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Jelas daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat 23 surah Al-Hadid. Baik. Maka 3 kali pertemuan. Ni dah macam belajar dekat universiti. Tanyalah Dr. Sa'adun. Dah belajar dekat UKM. Berapa kali pertemuan, berapa jam kredit. Pensyarahnya Ustaz Haji Hanafiah Haji. Jadilah kan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka dalam 3 kalam hikmah ini masih lagi bersangkutan dengan harapan dan cita-cita. Maka kita dah masak betul lah harapan dan cita-cita. Baik. Setelah kita faham, kalau begitu, apa tata caranya? Bentuk yang macam mana cita-cita ni yang kita nak capai? Maka dalam hal ini Imam Ibnu Athaillah Askandari wafat pada tahun 709 Hijrah dalam syarahnya. Dan apa yang saya belajar dengan Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Rahman, Tuan Guru Haji Saleh nanti, ya, sebenarnya setakat mana cita-cita kita ni. Maka ayat 17 surah Al-Ankabut, ayat 17 surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim.
Sebelum itu ada lagi firman-firman Allah, maka saya ambil potongan di akhir ayat 17 surah Al-Ankabut, fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Maka dengan itu carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah apa jua yang Allah berikan kepada kamu sepanjang perjalanan hidup kamu di dunia. Kamu tak ke mana. Ilaihi turja'un wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah jualah kamu dikembalikan. Maka dari segi tata cara, cita-cita dan harapan kita hidup di muka bumi ini 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita uruskan persoalan rezeki. Fabtaghu 'indallahir rizqa. Kita tadbirkan persoalan rezeki. Yang kedua, pelaksanaan amal ibadah yang sempurna. Dan yang ketiga, kita bersyukurlah. Hargai apa jua yang Allah beri. Banyak atau sedikit. Baru atau lama. First hand atau second hand. Hargailah. Kenapa? Macam lemah semangat aja. Bukan itu. Wa ilaihi turja'un. Kerana kamu tak ke mana kat dunia ni. Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah juga kamu dikembalikan. Baik. Setelah kita faham apa yang disabdakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, hisadu ummati minas sittina ila sab'in. Usia umur umatku di dunia ini antara 60 hingga 70 tahun. Usia per kapita. Purata. Ni belajar matematik. Statistik. Tak faham tanya Dr. Sa'adun. Statistik. Semua putus saya lah. Jadi purata usia umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini antara 60 hingga 70 tahun. Maka 60-70 tahun tu kita kena sesuaikan cita-cita kita, harapan kita, impian kita mengikut usia 60 hingga 70 tahun. Kalau Rasulullah beritahu usia umur kita 1000 tahun, itu lain. Itu nyanyian sepohon kayu daunnya rimbun. Apa 1000 tahun lebih baik? 1000 tahun tak lebih baik? Bukan soal itu. Sekarang ni dah hadis sahih. Rasulullah SAW menyatakan umat akhir zaman, umatnya peruntukkan usia yang diberikan purata umur kita ni 60-70. Jadi kalau 60-70 tahun, kalau kita kira congak lah kan. Congak lah. 60-70 tahun kita sempat apa? Sempat apa? 60-70 tahun tu kadang-kadang tak sempat pun nak bayar hutang rumah banglo dekat Austin Perdana. Mana Austin? Tak sempat pun kira. Mujur Dr. Sa'adun dia ada ambil hutang melalui takaful ikhlas, takaful tak ikhlas. Yang akan takafulkan hutang-hutang.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah. 60-70 tahun ni sempat apa? Apa yang sempat kita buat? 60-70 tahun. Maka Rasulullah suruh kita atur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi isyarat kepada kita bahawa Allah Ta'ala tak nak bebankan kita. Biarlah cita-cita kita itu, apa yang kita impikan itu, berteraskan kepada 3 perkara. Yang pertama, rezeki. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, syukur. Jadi, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Dah wafat 800 tahun yang lalu. Dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib menjelaskan kepada kita ayat 17 surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dulu rezeki. Baru Allah Ta'ala datangkan ibadah dan Allah akhiri syukur. Kenapa Allah Ta'ala datangkan dulu rezeki? Maka Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat 606 Hijrah bersetuju dengan pandangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah. Kerana rezeki bersangkutan terhadap akidah. Rezeki adalah persoalan akidah. Jadi Allah Ta'ala nyatakan dahulu soal akidah. Tapi bukan rezeki sahaja yang kita nak urus tadbir. Kerana ada lagi, iaitu ibadah dan syukur. Maka Allah Ta'ala sebut dulu rezeki supaya maknanya kita bijak dalam mengurus, mengatur rezeki untuk kita meraih, memperoleh rezeki yang diberkati Allah. Rezeki ini maknanya kekuatan hidup. Apa jua yang memberi kekuatan hidup namanya rezeki. Duit, rezeki, harta, rezeki, anak pinak, rezeki. Kekuatan hidup. Itu namanya rezeki. Maka Allah Ta'ala sebut dulu rezeki supaya kita bereskan persoalan rezeki. Bereskan. Bereskan yang macam mana nak dibereskan rezeki ni. Kita cari rezeki yang diberkati Allah. Maka Allah Ta'ala sebut fabtaghu ibtigha. Carilah rezeki. Banyak bentuk rezeki. Rezeki yang diberkati Allah. Bukan rezeki yang dimurkai Allah. Cari rezeki yang diberkati. Rezeki yang membawa keuntungan dunia dan akhirat. Kerana kalau nak cari rezeki, banyak bentuk rezeki, tak habis. Takkan habis. Maha kayanya Allah rezeki ni kan. Dan tak akan cukup. Cukupnya apabila kita mendapat rezeki yang diberkati Allah. Barulah cukup. Maka dalam hal ini, kita bertungkus lumus, berhempas pulas, bergolok bergadai, mendapat rezeki yang diberkati Allah bagi keperluan nafkah hidup. Nafkah dulu. Rezeki ini adalah soal nafkah dulu. Selesaikan soal nafkah dulu. Habis nak beli welfare, nanti dulu. Itu English language to call what? Accessories hidup. Itu accessories hidup.
Nanti ni proton nak keluar barulah, bukan X50, X100 tau, Action 100 tau. Itu aksesoris hidup. Sabar. Menyatakan kena selesaikan soal nafkah dulu. Soal nafkah dulu. Selesaikan soal nafkah. Kerana rezeki tak habis. Istilahnya. Pelbagai bentuk rezeki tak habis. Macam mana pun. Menunjukkan Allah Maha Kaya. Tapi yang kita nak cari yang diberkati. Maknanya rezeki yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Lebih-lebih lagi persoalan nafkah hidup. Nafkah diri sendiri, nafkah keluarga. Lebih sedikit, sedekah jariah. Jadi, kalau berpeluang nak beli rumah baru dekat Bandar Dato' On, silakan. Haji Amirul, dia jual rumah dekat Ausin Perdana, dia beli dekat Dato' On. Ke Dr. Sa'dun nak buat begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak nak komen. Kerana apa? Terpulang. Tapi nafkah dulu kita selesaikan. Kalau tak, memang tak habis soal rezeki ni kan. Kerana lepas well fire, well air pula. Well apa pula? Macam-macam lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, itu yang tak selesai. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dulu rezeki. Allah Ta'ala datangkan pula. Ada lagi, iaitu ibadah. Ibadah kita dengan Allah. Ya, ibadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian, sesuai dengan usia umur 60-70 ni, kita bersyukurlah. Jadi apabila umur dan dekat 60, Dr. Mr. Sa'dun, kau bersyukurlah sama ada kau dapat JUSAE ataupun tidak sebagai Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Dapat ke, tak dapat ke, Alhamdulillah. Paling tidak pun kalau kau dapat, jangan lupa Haji Hanafi yang kau lantik PA lah. Jadilah KDPI engkau. Aku pun mengharap juga, kata buat kuliah, inilah dia manusia. Selama namanya manusia, dia mengharap saja. Saya ni banyak sangat mengharap. Mengharap jadi PA kepada kawan saya yang jadi menteri besar. 3 orang jadi menteri besar, kawan baik. Tapi tak lantik aku jadi PA dia pun. Kan dah. Sebab itu bijak Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari kalam hikmah yang pertama soal harapan dan cita-cita. Kalam hikmah yang kedua soal harapan dan cita-cita. Hari ini pun soal harapan dan cita-cita. Kerana harapan dan cita-cita ni kalau salah mengharap, tergolek dibuatnya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Tergolek kenapa pula? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah beritahu. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Supaya kamu tak berputus asa. Allah Maha mengetahui. Ramai daripada kalangan hamba-Nya. Fras. You know about the fras. Kecewa tau. Tak tercapai segala yang dicita-citakan. Allah Maha mengetahui. Sebab itu Allah Ta'ala tegur pada ayat 23 surah Al-Hadid. Dalam masa yang pertama, ramai juga yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabulkan segala yang diimpikan sampai 2 kali jadi Perdana Menteri you. Aku sekali pun tidak. Ni Ustaz Hanafi aku mengharap juga. Yalah. Saya pun kena didik diri saya. Ya Allah. Aku kena mengharapkan kau ya Allah. Ya. Ada seorang hamba Allah tu sampai 2 kali tau jadi Perdana Menteri. Nak nyatakan tapi Allah Ta'ala ingatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fahur. Allah Ta'ala tak suka orang yang sombong dan bermegah. Sebab itu tak semua di kalangan kita Allah perkenankan segala cita-cita dan harapannya. Tak semua diperkenankan cita-cita dan harapannya. Allah Ta'ala yang tentukan qada kadar Allah. Siapa yang cita-citanya tercapai,
siapa yang cita-citanya terbantut. Tapi usaha diteruskan. Doa jangan diputuskan. Kerana Rasulullah SAW bersabda, la ta'jizu fit du'a fa innaha lan yuhlaka ma'ad du'a'i ahadun. Jangan lemah dalam berdoa, kerana bahawasanya seseorang itu tak akan binasa bersama-sama dengan doanya. Ya, usaha diteruskan ikut kemampuan dan usia umur. Jadi kalau usia umur dah macam aku ni, Dr. Sa'adun 54 ni, kena sedarlah. Umur 54 ni, apa yang boleh aku dapat? Yang boleh aku dapat ialah nak dapat pencen aja S32. Alhamdulillah. Jadilah kan? Doa jangan diputuskan. Kerana seseorang itu takkan binasa. Takkan berputus asa terhadap apa yang didoakan. Kerana dia yakin tak dikabulkan di dunia, di akhirat tersedia untuknya. Sekadar itu dulu yang mampu dikongsi bersama. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hanafiah. Moga-moga apa yang telah disampaikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapat digunakan dan dipraktikkan pada masa-masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abang Zaini. Jumpa lagi. Bercita-cita bengkel. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz.